Tuan-tuan, itu diajar oleh Islam. Oleh sebab itu, disebabkan takburnya kita kepada Allah, kita dilarang untuk masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tuan-tuan, punca kita tak boleh masuk syurga Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, punca Allah tarik keberkatan dalam hidup kita, tuan-tuan, kita ni berbalah sesama manusia. Bergaduh, tuan-tuan, tolonglah, saya harap. Sekarang ni orang bukan Islam, musuh-musuh Islam sedang gembira melihat orang Islam berbalah sesama sendiri. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengoklah. Sisters ini Islam gembira, tuan-tuan. LGBT, geng-geng LGBT gembira. Tengok baru-baru ni geng-geng LGBT, geng gay tu nak buat apa? Nak buka puasa. Majlis berbuka puasa geng gay se-Malaysia. Siapa nak pergi, tuan-tuan? Kalau dia gay pun dia takkan pergi, tuan-tuan. Bengong kalau dia pergi. Dia tunjuk, kenalkan diri. Oh, aku punya gay lah, kawan-kawan kata. Sekarang ni bukan LGBT ni, bukan orang-orang tak pandai, tuan-tuan. Orang yang cerdik pandai. Orang yang cerdik pandai. Ni terbaru saya jumpa dengan seorang sahabat hamba Allah, tuan-tuan. Baru sangat berkahwin. Isteri dia bagi tahu, kata, ustaz, suami saya ni tak normal. Kami dalam proses bercerai. Tahu tak sebab apa, tuan-tuan? Hari pertama kahwin tadi dia tak boleh tengok isteri dia. Dia kata minta maaf, saya tak boleh. Saya tak boleh nak tengok you. Maknanya, tuan-tuan, dia ni tak normal. Dan dia bagi tahu tu terang, saya tak minat kepada perempuan, saya minat kepada lelaki. Tuan-tuan, dah mengaku dah. Dan dua-dua ini orang yang berduit dan hartawan, tuan-tuan. Nak bagi tahu, kita ni duduk bergaduh. Apa yang untung kita gaduh, tuan-tuan? Itu sebab saya menyeru kepada semua umat Islam, jangan bergaduh. Pemimpin, tolonglah jangan bergaduh. Bila pemimpin bergaduh, rakyat bergaduh. Betul tak? Bila rakyat bergaduh, habis semua tempat bergaduh. Dalam masjid bergaduh, dalam surau bergaduh, dekat luar bergaduh, dekat kedai mamak bergaduh. Bergaduh dan terus bergaduh. Tuan-tuan, apa yang untung? Tak untung langsung. Dalam masjid, Allah sedih, tuan-tuan, ustaz-ustaz bergaduh. Saya selalu cakap, saya mengajar 4 mazhab, tuan-tuan. Saya mengajar 4 mazhab. Saya selalu cakap pada anak-anak murid saya, jangan kita ini bergaduh kerana perbezaan pandangan mazhab. Tuan-tuan tanyalah mufti-mufti itu. Dia orang nak tentukan hukum, macam-macam mazhab keluar. Antaranya contoh, ya, tuan-tuan perempuan, kita di Malaysia pakai mazhab Syafi'i tau. Kita tak pakai mazhab lain. Jadi janganlah pandai-pandai nak bawa mazhab Hambali dalam kita punya negeri, dalam kita punya surau. Tak apalah, kita pergi Mekah, imam Mekah tak kunut. Betul tak? Jadi tak payahlah kita sibuk-sibuk mengunut kat situ. Sebab kita ini dah semayang kat tempat dia. Betul tak? Dan kita punya majlis fatwa pun kalau kata pergi sana, ikut je imam tu. Betul tak? Dia tak, apa ni, habis semayang Allahu Akbar, dia sujud terus. Kita pula Allahumma barik, Allahumma barik lana. Apa doa kunut tu? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana. Terlebih 2 rukun, habis batal kita sembahyang. Jadi jangan tu buat benda pelik-pelik. Sebab saya bawa jemaah setiap tahun, tuan-tuan. Jadi bila tengok, janganlah pakcik buat macam tu, pakcik. Jadi ikut je sudah. Kalau balik Malaysia, kita balik kepada imam kita kat Malaysia yang pakai mazhab Syafi'i. Tapi ada pula yang balik-balik dia buat benda tu dekat Malaysia. Tak boleh lah. Kita dah biasa baca bismillah jaharan, betul tak? Baca kuat lah. Jadi jangan duk pening-pening. Jangan duk kita duk sejak-sejak Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jemaah dah susah hati. Jemaah pula yang orang kampung lagi pening kepala. Imam terlupa. Subhanallah. Boleh pedah. Imam pula tak biasa. Kata, mana ada salah? Ulang balik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah. Dah bergaduh. Apa subhanallah? Dah gaduh. Orang pening kepala. Jangan tu buat pelik-pelik. Ikut sudahlah. Betul tak? Itu kamu belajar dekat mazhab Hambali, itu tempat dia. Kita kat Malaysia mazhab Syafi'i. Selesai masalah. Jangan duk pening-pening kepala. Ini duk gaduh, la ilaha illallah, pening tu tuan.
Duk gaduh. Kita dah biasa zikir lepas mayang. Tak apalah zikir. Dah bahkan kita zikir ni tak pernah. Ada tak orang kata kita berzikir berjemaah ni, kita kata ini sunnah Nabi ramai-ramai buat? Ada tak? Tak ada kan? Kita buat ikut Imam Syafi'i yang mengatakan imam ini innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Kita ni ikut imam untuk apa? Untuk belajar daripada imam. Imam ni akan ajar orang belakang macam mana zikir cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi imam tadi. Imam tu syahadah kan? Ini kali pertama saya dengar kat surau ni. Banyak-banyak negara masjid. Syahadah. Aku pula confuse kat belakang. Rupanya asyhadu an la ilaha illallah. Makna dia ingatkan kita untuk bersyahadah. Why not? Betul. Bahkan kita ni diminta untuk mengucap 2 kalimah syahadah selalu, memperbaiki satu hari berapa banyak kita ini telah kufur kepada Allah Taala, tuan-tuan. Percaya khurafat. Ni kita percaya khurafat Tuhan je tahu, tuan-tuan. Kahwin bulan Ramadan tak bagus, jangan kahwin bulan Ramadan. Kenapa? Porak-peranda rumah tangga pula dah bulan Ramadan. Bulan Safar jangan terbakar rumah kita. Bulan Safar apa kaitan semua? Ni khurafat. Dah boleh silap boleh keluar daripada Islam kita, tuan-tuan. Tapi bila imam ajar syahadah, mengucaplah kita asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu kita berzikir ikut yang Nabi suruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa masalah dia? Bagus tak? Berapa ramai anak-anak muda kita, budak-budak muda belajar zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Lepas tu berdoa pula kita. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin. Anak muda kita hafal, tuan-tuan puan. Sebab apa? Sebab dia duduk dengar imam duduk mengajar. Tuan-tuan, jangan duk bergaduh lah dalam bab-bab ni, tuan-tuan. Kita buat je. Yang penting benda tu baik, insya-Allah. Untuk orang belakang. Takkanlah Imam Syafi'i tak tahu, betul tak? Ini kita duk gaduh tangan nak tayak macam ni ke? Duk main atas bawah, tuan-tuan. Tak usahlah bergaduh gitu. Kita kat Malaysia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Patut turun. Ada seorang profesor tu, dia tanya, "Ustaz, kita nak turun laju ke turun slow?" Sebab dia ni jadi confused. Umur dia dah 60 lebih, tuan-tuan. Dia profesor yang tua lah, tuan-tuan. Jumpa saya kat UKM. Dia pergi Mekah, semayang dekat Masjid Haram. Tengah-tengah semayang, asyhadu an la ilaha illallah. Orang Arab kat tepi dia. Orang Arab tu pegang jari dia, gerak gitu. Jadi dia balik, apa pula dah? Dia orang Kelantan, apa pula? Dia pun ikut lah. Habis assalamualaikum warahmatullahi. Habis salam, dia pun tanya, why? That is sunnah, you sunnah Nabi. Thank you. Dia pun thank you ya, sebab dia tak tahu. Dia balik-balik bagi tahu kat isteri dia. Awak tahu tak? Kita sebenarnya tahiyat kita ni tak ikut sunnah sebelum ni. Kita duk akak gitu, rupanya gini. Isteri dia pun pandai juga. Isteri kata, tak usah mengaruk. Dia orang Kelantan, isteri orang Kelantan. Jangan duk mengaruk, dia kata. Kita duk belajar lama dah, semua duk gini. Lepas tu mana awak gini pula dah? Dia kata. Duk bergaduh, konflik laki bini, tuan-tuan. Ni profesor ni sama-sama pandai, tuan-tuan. Bila balik, kebetulan jumpa saya, dia kata, "Ustaz, hak mana betul?" Dia kata. Saya kata, "Tu dia profesor Datuk, tuan-tuan." Saya kata, "Datuk, hak yang macam ni mazhab Ambali." Tak apalah, orang Datuk pergi sana tu memang orang sana macam ni. Bila kita balik Malaysia, orang Malaysia kita pakai mazhab Syafi'i. Tak salah, dua-dua ada dalil. Tapi kita kat Malaysia asyhadu an la ilaha illallah gitulah. Lepas tu turun, dua-dua sah, tak ada masalah. Sah lah. Sah, alhamdulillah. Risau saya, dia kata. Takut dekat-dekat mati baru kenal sunnah Nabi, dia kata. Dia tak naklah di akhirat nanti dilaknat Allah Taala. Dah dua-dua tu sunnah Nabi, prof, jangan duk risau, prof. Tak ada masalah. Cuma ustaz, sebelum ustaz keluar nak tanya, turun laju ke slow-slow, dia kata. Dia kata, "Tu, mu nak turun laju pun boleh, slow pun tak apa, tu. Mu jangan duk pening-pening." Tapi kita duk gaduh benda gini, apa yang untung, tuan? Apa yang untung? Kat luar sana, orang bukan Islam yang mampu beli tanah yang mahal-mahal, tuan. Yang beli tanah dekat Taman Tun Dr. Ismail, tempat kawasan-kawasan orang Melayu, tuan. Sekarang ni dah ambil orang bukan Islam semua, tuan. Rumah tak kurang 2, 3, 4 juta, tuan. Tak kurang dia orang boleh beli. Tuan-tuan, patutnya kita kena fikir bagaimana nak bagi orang Islam kita maju. Jangan duk bergaduh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan bergaduh.
Bila kamu bergaduh, kamu yang akan rugi. Dalam masjid, tak payahlah nak bergaduh dalam isu-isu seperti itu. Balik kepada mufti. Macam tuan-tuan di Negeri Sembilan, balik pada mufti Negeri Sembilan. Tanya, kalau Datuk Mufti kata buatlah tuan-tuan. Sebab dia lebih tahu daripada apa yang kita tahu. Ingat, senang nak keluarkan fatwa. Depan ni penuh ulama-ulama saja. Dia nak keluar, mufti akan endorse benda apa yang dibincangkan dalam majlis fatwa. Jadi itu sebab tuan-tuan, jangan duk pening, jangan duk bergaduh tentang isu hukum dalam masjid, dan juga jangan bergaduh tentang politik dalam masjid, tuan-tuan. Ini kalau dalam masjid pun kita politik hancur, tuan-tuan. Dalam depan saya tahu ada orang macam-macam warna, tuan-tuan. Tak payah angkat tangan lah. Tak payah. Itu hak masing-masing, betul tak? Terpulang tuan-tuan nak pangkah siapa? Nak pangkah saya, silakan. Nak pangkah, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan, dalam masjid nahnu mutasawiyah, kita sama. Kalau haji mati, kita sama-sama semayangkan haji, mandikan haji. Tak payah tanya dia daftar di mana dulu, siapa sebenarnya yang paling dekat dengan dia, dia pangkah mana sebenarnya. Tak payah tanya pangkah mana, tuan-tuan. Kuburnya sama dia. Dan malaikat tak tanya pun, insya-Allah benda tu. Kamu pangkah siapa sebelum ni? Dia tanya semayang ke tidak, dia tanya Quran baca ke tidak. Itu yang asas dia tanya, tuan-tuan. Kalau pemimpin, besar lagi tanggungjawab dia. Engkau buat tak? Engkau bagi tak amanah rakyat kepada rakyat? Semua tu biar pemimpin yang jawab. Kita ni rakyat, kita buat apa yang sepatut kita buat sebagai rakyat. Oleh sebab itu muslimin, jangan bergaduh dalam masjid. Kalau tidak, habis kita, tuan-tuan. Biar kita ini dalam masjid kita berbincang secara harmoni. Keluar, barulah bawa balik kita punya politik dan sebagainya. Kalau tidak, tuan-tuan, masjid kita akan mati. Saya bercakap ni atas dasar pengalaman, tuan-tuan. Hampir 12 tahun saya ceramah, pusing satu Malaysia, tuan-tuan. Masjid besar saya masuk, masjid kecil saya masuk, dalam kampung saya masuk. Saya dapat tengok masjid yang hidup, masjid yang mati. Masjid yang hidup, masjid yang tidak ada beza antara mereka ketika berada dalam masjid. Oh, itu hebat. Saya pergi ke Mersing, tuan-tuan. Terkejut saya, tuan-tuan. Mersing, semayang Mersing. Masa saya padat. Jadi bila diorang minta ceramah, malam memang dah penuh, full book. Ada subuh satu hari tu, saya terpaksa lambatkan balik ke Kuala Lumpur semata-mata nak bagi kuliah subuh kat diorang. Tuan-tuan, saya bagi kuliah subuh. Tuan-tuan tahu berapa ramai datang? Hampir 1,200 ke 300 orang datang. Ramai betul, tuan-tuan, kat Mersing. Bila tengah makan, pengerusi cakap, Ustaz, ini saya punya timbalan. Dia ni pembangkang, saya kerajaan. Yang tu saya punya setiausaha, pembangkang. Ini bendahari saya, geng saya. Tapi kami dalam AJK, kami sama, Ustaz. Sebab nak mengimarahkan masjid, kami tak tengok pada politik. Hak tu yang ramai, tuan-tuan. Oleh sebab itu, jangan kita politikkan surau dan masjid. Kita sama, insya-Allah. Pakai songkok ke pakai kopiah, tak ada beza, tuan-tuan. Jangan pula, Ustaz kenapa pakai songkok malam ni? Ada dah orang tanya saya, Ustaz ni saya tengok dalam TV pakai songkok, dalam surau bila pergi masjid dan surau waktu malam Ustaz pakai kopiah. Ustaz ni gimana sebenarnya? Dia sibuk nak tanya aku, buat apa? Tak payah tanya, tuan-tuan. Kita sama. Tapi masa pangkah, itu kita tahu saja. Oleh sebab itu, muslimin muslimat, jangan berbalah. Mari kita menghidupkan rumah Allah Ta'ala ini. Jangan berbalah sesama kita, sebab kita akan rugi besar. Saya tak mau sebut banyak statistik nak bagi tahu, tuan-tuan, tapi rasa tak sesuai. Sebab nak bagi tahu, kita akan rugi bila kita bergaduh benda-benda yang kecil. Yang paling penting, ekonomi kita sekarang ni siapa yang pegang? Siapa yang pegang? Nak beli tayar, tuan-tuan, tayar. Saya tanya Syamsul Debat. Syamsul Debat kan orang Negeri Sembilan. Dia, rumah saya tu dekat Bandar Bukit Mahkota, dengan nilai 5 minit je. Saya telefon dia, hang tahu tak kedai orang Islam yang jual tayar dekat belah-belah nilai? Sebab kau kan jaga undang-undang nilai tu, perbandaran nilai tu dia jaga, dia bos itu. Kan? Perbandaran nilai tu dia bos itu. Dia kata semua kawasan tu itu bawah jagaan dan tahta saya. Mamat tu kau cakap sedap je, tuan-tuan. Dan tahu semua, kau telefonnya, pandailah aku buat, dia kata. Dan nak tanya ni, mana kedai Melayu, dia kata, yang jual tayar. Oh, itu tak dapat dia tolong. Itu tak dapat dia menolong lah. Semuanya bukan Islam, dia kata. Semua bukan Islam. Saya kata tolonglah dapat seorang Islam, aku nak cari. Tak ada, minta maaf, tak ada. Kebetulan
orang Melayu kita buka dekat bandar Bukit Mahkota, tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya jumpa dia, saya kata, tanya, sebab awak boleh buka kedai tayar yang jarang orang Melayu boleh buka. Jarang orang Islam boleh buka. Ini yang kita kena perjuangkan. Nak kena tolonglah orang Melayu, orang Islam yang ada kedai tayar. Lepas tu dalam tu dia bawa orang Cina yang masuk Islam, Chinese Muslim, jadi ketua kepada dia punya kaki tangan. Alhamdulillah, tuan-tuan, ramai pandai ambil hati pula. Saya sampai, hayya ustazah, tak apa, nanti kita cari cara paling cepat, sebab isteri saya punya tayar pecah semalam. Pagi tadi dia tak tahu apa, tuan-tuan. Tayar pecah. Saya pinggang sakit, tuan-tuan. Macam manalah nak buka. Kita pun berusaha lah buka tayar ni. Pukul 9 saya keluar, balik aku pagi kuliah tu, buka pukul 10, satu nut pun tak terbuka lagi, tuan-tuan. Aku ambil motor keluar, telefon tu datang bagi ambil, tuan-tuan. Lah kali dia buka. Tapi nak bagi tahu, tuan-tuan, ini yang kita kena fikir, macam mana nak bagi orang Islam kita maju. Ini orang Islam kita yang jual apa? Yang hebat nampak. Nasi lemak. Itulah dulu, kini, yang selamanya. Kita kena upgrade dah. Ini jual nasi lemak pun bergaduh, tuan-tuan. La ilaha illallah. Jual nasi lemak. Yang saya jumpa dekat Bandar Baru Bangi tu, jual goreng pisang. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Saya naik sebab saya ni jenis, kalau makan tengah hari saya akan bawa balik ke pejabat goreng pisang. Kita orang selalu kongsi-kongsi lah. Kalau saya pergi makan luar, saya bawa balik goreng pisang. Alah, jamu, apalah rugi sangat kita menjamu orang ni kan. Bawa balik. Jadi bila saya naik tu, saya suka cepat. Bila naik, parking depan, so naik terus. Dia naik, dia kumpulkan semua kedai goreng pisang semua kat situ. Dulu berterabur kan. Dia nak bagi standardized. Orang kata nak beli goreng pisang mana? Section 1. Tak payah pergi jauh-jauh. Pergi saja satu je. Kita pun pergi. Bila saya pergi naik, makcik tu tengah goreng. Ustaz, ya Allah, mujurlah ustaz datang. Terima kasihlah ustaz datang ke kedai saya. Terasa bangga pula ustaz TV beli kat goreng pisang. Sukalah dia, tuan-tuan. Kebetulan memang saya nak beli goreng pisang sebab saya suka pendek-pendek. Goreng pisang pendek-pendek. Pendek kan manis. Yang panjang-panjang ni kurang sikit saya pun. Tengah-tengah menunggu, saya kata nak panas. Tak apa ustaz. Ustaz nak berapa ringgit? RM4. Tak apa ustaz, saya bagi hadiah RM1. Dia bagi hadiah RM1. Okey, tak apa. Terima kasihlah kak. Saya mula cakap sedekah. Saya kata minta maaf kak, saya tak layak terima sedekah. Sorry ustaz. Tak apa, saya hadiah saya terima. Jadi cukup dah RM5. Tengah-tengah menunggu tu, tiba-tiba datang seorang kakak. Kakak ni dia kerja dekat Bank Islam Bandar Baru Bangi. Saya kenal lah dia. Ustaz, buat apa? Beli goreng pisang. Orang Melayu cukup peramah, tuan-tuan. Dia akan tanya nak beli apa, padahal kita kat kedai goreng pisang. Itu baguslah orang Melayu kita. Dia peramah, tuan-tuan. Kita menjawab dengan baik. Kadang-kadang kena orang tak betul, tuan-tuan. Tak, tengah tukar tayar. Dia lawak balik. Tapi tak apa, tuan-tuan. Saya jawab dengan baiklah sebab ustaz kan. Kalau orang muda memang kau jaga budak tu. Tapi tak apa, dengan orang tua ni kita pisang, beli apa? Saya pula tanya dia, beli apa? Nak beli apa? Dah datang kawasan goreng pisang, mestilah goreng pisang. Aku pun sama je. Beli apa kak? Ni nak cari goreng pisang panjang. Kak, dia tanya kakak tengah goreng tu. Kak, kakak tengah goreng. Ada goreng, ada pisang tanduk tak kak? Pisang panjang lah ni. Tanduk kan mesti panjang, dah otak saya lagi tu kan. Saya pun tengok, akak tengah goreng. Alah, pisang yang tak ada tu lah kau cari, dia kata. Dia marah rupanya. Saya pun tengok sebelah, kedai sebelah, betul-betul sebelah, ada pisang dia panjang gitu. Saya kata mesti tanduk. Kak, yang itu ke tanduk kak? Itu tanduk. Terima kasih ustaz. Pun dia pergi kedai sebelah. Kakak tu senyap, tak bercakap pun. Lepas tu masa dia bungkus, nah ustaz, RM4. Terima kasih lah kak. Yang RM1 tadi akak dah masuk sekali ke? Tak apalah ustaz, lain kali je. Hanya semata-mata RM1, semata-mata aku bagi customer pergi sana, tarik balik RM1 bang. Tuan-tuan, saya kata Masya Allah, ini makcik sudah marah. Takkan goreng pisang kau jadi marah. Orang bukan Islam, tuan-tuan. Ni kedai tayar. Ni saya tuan-tuan pergi kat Bandar Baru Bangi, section 4 tambahan. Tuan-tuan pergi 4 penjuru kedai tayar semua, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kedai pertama, kalau tayar tu tak ada, dia kata you pergi itu nombor 3. 1, 2, 3. You pergi sana. Saya kata, hai, you tak ada logi ke? Pindah-pindahkan saya pergi sana. Hai ya, mana mau logi?
Ini rezeki Tuhan bagi mah. Oh, dia ajar pula kita. Dia pula ustaz. Jadi tuan-tuan, kita pergi memang betul. Tengah-tengah saya menunggu kereta tu ada Rexstone datang. Masuk-masuk nak tayar yang jenama tak ada. Dia kata you pergi tu nombor kedai nombor 1. Tuan-tuan, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita patut orang Islam macam tu. Tolong menolong dalam membantu ekonomi orang Islam, bukan menjatuhkan. Sihir menyihir. Siapa benda ni? Saya pergi dengan Datuk Harundin. Datuk Harundin kata sihir bisnes ni paling banyak. Kan? Kita pergi kedai tu, lalat penuh. Orang lain nampak tak ada. Token nampak tak ada, nampak lalat. Itu sihir. Tuan-tuan, kenapa dia sihir? Dalam hati ada penyakit. Oleh sebab itu muslimin, jangan kita berbalah. Bila berbalah, Allah tarik keberkatan dalam hidup. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, antara punca Allah Ta'ala tarik keberkatan dalam hidup kita ini, tuan-tuan, al-bukhlu, orang yang bakhil. Tuan-tuan, Allah dah bagi dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan sampai martabat paling tinggi, kata Allah Ta'ala, iaitu albir, masuk syurga, hinggalah kamu infak apa yang kamu suka. Tuan-tuan, percayalah, saya sangat percaya dengan kekuatan sedekah. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Allah sebut sedekah. Sedekah ni besar. Di bawah sedekah dia ada hadiah. Tuan-tuan bagi hadiah itu termasuk daripada pahala yang cukup besar. Hadiah, tuan-tuan bagilah hadiah apa benda pun yang menggembirakan hati orang lain, Allah akan bagi balik kepada kamu. Sedekah, zakat, hibah ataupun wakaf. Ni macam ni wakaf. Tuan-tuan, ekor ni wakaf orang ramai. Betul tak? Ke soal individu? Orang ramai kan? Dia bagi duit dalam bentuk duit kan? Sebab sekarang ni orang bagi, nak beli sebiji tak mampu. Sebab kalau kita pecah-pecah gitu, lain pula jadinya. Yang ini Panasonic, itu Econavi, itu opening kepala. Nak baiki payah. Jadi bagi duit pada masjid, masjid yang akan cari. Kapek sama juga, kita top up, kita akan bagi. Tuan-tuan, percayalah tuan-tuan, bila kita memberi apa yang Allah bagi, in tunfaq yunfaq alaik. Bila kamu bagi, bila kamu bagi, Allah bagi balik pada kamu. Saya nak cerita pada tuan-tuan, berlaku kepada saya bulan 12 baru ni, masa pergi Mekah dan Palestin. Tuan-tuan, saya ni satu, bila saya bawa jemaah, minta maaf tuan-tuan, pinggang saya sakit. Hari ni tak tahu dia lari sebab kita banyak travel. Jadi tuan-tuan, masa dekat Mekah baru ni, yalah, saya suka tempah jubah. Tempah jubah dekat Mekah ni murah, RM120 yang cantik. Kalau tuan-tuan tengok saya pakai jubah kan, cantik, handsome kan, nampak? Lah, tu semua tu Mekah tuan-tuan. Saya tak beli kat Malaysia sebab Malaysia ni dia kos dia tinggi, kain dia mahal apa semua. Jadi saya beli kat sana lebih murah lah. Jadi bila saya tempah jubah, jemaah pun kata, ustaz, saya nak tempah jugalah ustaz. Boleh. Saya pun bawa. Bila pergi ni tuan, bila pergi RM25, balik RM25, RM50 habis atas bayar taksi je. Tuan-tuan, jemaah ni dia okeylah, dia bawa pergi kita bawa pergi makan pergi cek jubah apa. Waktu tu dia orang pun cakap, ustaz nak makan nasi Arab lah, dia kata. Nak makan nasi Arab. Tak apalah. Saya pun bawa masuk kedai Arab. 5 orang tuan-tuan. Satu talam tu RM60 kambing. Dia ayam dia tak makan. Popok ni pergi sampai sana semua berubah dia punya selera tuan. Semua kambing. Pelik tuan. Jadi semua nak makan kambing, padahal darah tinggi dia tu. Saya kata, ji, darah tinggi ni. Tak apa ustaz, di sini kita niat semua adalah ubat. Sudahlah. Bawa makan. Bila makan tu RM60. Lepas tu bisi ambil dua talang. Dah 60. Campur itu gini-gini 150. Makan sebab dia orang ajak. Saya dah tolong bawa, engkau lah bayar kan. Kebiasaan begitu. Semua buat ngenyang lah. Benda itu. Takkanlah kita buat juga tuan, bila nak balik. Saya pun tak apalah, saya pergi bayar lah 150.
Dia orang pun tak ada tahan. Tak ada tahan. Ustaz jangan. Tak ada. Dia buat sampai ke situ. Tak apalah, saya pun bayar. Bila bayar tuan-tuan, tak apalah. Saya kata tak apalah, aku niat sedekah lah. Betulkan niatnya. Kita pun betulkan niat. Kalau nak ikut kan, apa salah orang ni? Patutnya korang lah belanja. Aku dah tolong bawa korang beli jubah. Aku dah bawa bayar taksi pergi balik dari 50, maknanya RM200 habis itu je. Tuan-tuan, bila balik kita niat, kata tak apalah, RM200 je. RM200 bersamaan dengan RM250. Masa tu duit dah jatuh. Saya tak apalah, Allah tu maha kaya. Apa salah kita tolong orang? Tuan-tuan tahu tak? Hari yang saya pergi tu hari kedua berada di Mekah. Kita berada di Mekah 7 hari. Maknanya ada 5 hari, tuan-tuan. Bermula daripada saat esoknya Allah bagi rezeki balik, tuan-tuan. Tengah hari saya makan nasi Arab, malam saya makan nasi Arab sampai nak termuntah tengok nasi Arab. Tengok kambing. Tengah hari orang ni belanja. Saya pergi makan kat Hilton, pergi makan seorang-seorang lah, makan kat hotel gini kan. Makan kat hotel, baru masa nak pergi bayar tu, ustaz, boleh gambar? Boleh gambar. Senyum, gambar kat kedai nasi Arab kat bawah Hilton tu kan. Lepas tu ustaz apa ni? Beli nasi Arab. Okey ustaz. Saya pun nak beli. Ambil 3, dia bayar sekali tu tau. Tak payah, saya ada duit. Gitu. Jangan nampak kita ni nak sangat tuan-tuan. Kena jangan gitu. Kena ada perasaan gitu. Macam orang nak bayar. Saya bayar. Buka lah. Ini buka tak. Saya. Bayar dia tidak. Tuan-tuan, kita kena orang bagi apa perasaan dia tu. Tak mau bayar. Memang saya nak bayar betul. Ustaz saya bayar. Bermula daripada saat esok tu 5 hari tuan-tuan, saya makan nasi Arab. Semuanya dibayar oleh orang yang saya tak kenal. Tuan-tuan, itu sebab kita jangan kedeku. Intum faqiyum fa'alik. Allah bagi balik. Siapa kita, tuan-tuan? Saya nak bagi tahu satu cerita. Saya balik ceramah daripada Negeri Sembilan. Masa tu program forum perdana dengan Tan Sri, dulu tu Datuk Sri lah, Tan Sri Ali Rostam punya program forum perdana TV1. Saya balik sampai kat Seremban. Kan ada Petronas kan, Seremban. Ni cerita lama dah ni. Saya yakin bila kita memberi, Allah bagi balik. Saya sampai, tuan-tuan. Saya sampai tengah bau minyak penuh lah. Minyak kat Seremban. Nampak ada atas seorang budak muda dekat atas motor, dekat dengan motor. Kawan dia pergi bayar. Dek, sebab kita pensyarah cikgu, tuan-tuan. Cikgu ni, kita guru ni, kita dapat risau. Kita tahu orang ni ada masalah kan. Dek, nampak sedih ya? Kita selamba. Ustaz, dia pun datang salam. Ustaz, tak ada apa. Hang sedih ni, apa pasal sedih? Ustaz, ayah saya baru meninggal 2 hari lepas. Orang Negeri Sembilan lah, orang Negeri Sembilan. Ayah saya baru meninggal. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ayah kena heart attack? Adik-adik saya kecil lagi ustaz. Lepas tu tuan-tuan, saya nak cerita. Saya nak balik ni pergi mana? Nak balik ke college, nak ambil balik semua buku-buku, nak ambil barang-barang, nak balik. Saya kata kenapa? Ustaz, saya tak ada duit nak bayar ustaz. Ayah saya orang susah. Kami adalah duit sikit-sikit. Saya nak guna duit yang ada ni untuk tolong adik-adik saya nak belajar. Saya dah tak apa, saya boleh kerja ustaz. Saya kata kalau kau kerja sampai bila kau nak ini macam ni? Berapa sem lagi? Ada 2 sem lagi. Sebab lepas tu dia ni macam college yang permulaan, lepas tu dia akan pergi ke UK. Dia akan pergi apa saya dah tak ingat sebab cerita ni lama dah. Lebih kurang gitulah. Dia nak pergi ke ni, tak mau sambung belajar. Saya kata janganlah macam tu. Kata ustaz, saya kena ustaz, saya nak guna duit. Saya pun tanya dia, berapa kau nak guna duit sekarang? Saya perlukan dalam 100,000 lebih gitulah, 1,000 gini. Lepas tu saya kata, saya pun tak, masa tu saya tak tahu apa benda saya nak bagi. Dalam beg bukan ada duit pun. Teringat envelope yang CM Melaka bagi. Ya, ambil. Nah, dalam envelope ni ustaz tak tahu berapa ada. Ustaz tak tahu berapa ada. Kau ambil, tapi ustaz yakin tak kurang daripada 1,500. Kau ambil. Ustaz, tak apa ustaz. Saya tak, kau ambil, kau sambung belajar.
Sebab dengan ilmu kamu akan dapat biaya, ya adik-adik. Sebab saya ustaz orang seorang anak sulung, ada 10 adik-beradik kat belakang. Ustaz kena kerja kuat, kena belajar rajin-rajin nak tunjuk contoh pada adik-adik yang lain. Bila ustaz berjaya, adik-adik sebelah RTM. Tuan-tuan ingat tak? Dulu ada satu program TV pagi pukul 6.30 pagi, sirah para nabi dan rasul. Ingat tak? Tu lama macam tu. Habis daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. 4 tahun saya dapat kontrak tu. Telefon ustaz, saya nak bagi saya dah bincang, kami dah nak bagi ustaz jadi host untuk program sirah Nabi tu setengah jam saja. Tuan-tuan, terkejut saya tuan-tuan. Tak apalah angka tu, dia kata ustaz bayaran untuk satu ni banyak sekian. Allahu Akbar tuan-tuan. Allah bagi sekali balik tuan-tuan pada kita. Allah topak balik. 4 tahun saya duduk makan duit tu tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, rezeki Allah bagi. Dapatlah kita bayar duit rumah sikit, beli rumah. Masa tu dapat beli rumah kan, beli bayar dengan duit tu. Alhamdulillah tuan-tuan, rezeki Allah bagi. Tapi esok tu budak tu telefon, ustaz ada lebih lagi ustaz, ada lebih kurang 100 lebih lagi ustaz. Ustaz saya nak hantar balik. Saya kata, dek kamu ambil lah duit tu dik. Disebabkan semalam, hari ni alhamdulillah Allah bagi rezeki tu balik pada ustaz. Tuan-tuan, jangan kedekut dengan nikmat yang Allah bagi. Baru-baru ni tuan-tuan, saya jumpa budak ni, alhamdulillah dia telah pun berjaya belajar habis daripada United Kingdom. Sekarang ni kerja di salah sebuah bank dekat Malaysia. Terkejut saya tuan-tuan. Dia kata alhamdulillah ustaz, berkat doa ustaz. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak perasan, dia kontak saya melalui apa? Facebook. Itu sebab tuan-tuan, jangan kedekut dengan nikmat yang Allah bagi. Oleh sebab itu, dengan nikmat yang Allah bagi, surau kita ni nak buat program, nak buat macam-macam, maka marilah kita sama-sama infak. Mana uncangnya? Mari. Saya nak bagi juga ni. Kita pakat-pakat bagilah. Nah, apa yang ada. Bagilah. Kita bagi. Apa sen? Pusing-pusing lah. Sama-sama. Mengikut kemampuan. Tak apa. Bagilah insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan ingat, dengan apa yang kita bagi pada hari ini, sekurang-kurangnya mendapat keberkatan dalam kehidupan kita. Ni, bila kita bagi, Allah tak bagi pada kita mungkin. Mungkin tuan-tuan kata, ustaz dapat balik lah. Aku bagi tadi RM20. InsyaAllah dapat esok RM20,000. Jangan harap gitu tuan-tuan. Belum tentu. Mungkin Allah tak bagi pada tuan-tuan RM20,000. Allah bagi pada anak. Tuan-tuan kenal kan Datuk Yusof Haslam? Datuk Yusof Haslam ni, kekayaan dia sampai hari ni, dia kata bukan sebab dia. Sebab mak dia, mak Datuk Yusof Haslam cakap apa? So, apa yang kau miliki pada hari ini bukan sebab kau, tetapi sebab keberkatan ayah kau yang kerja sebagai pembawa bas masuk ke Universiti Melaya Kampung Kerinci apa semua tu, gajinya 200. Setiap bulan dia akan keluarkan RM5 untuk zakat. 1 sen daripada RM5 takkan diberi pada anak-anak, termasuk Datuk Yusof Haslam. Datuk Yusof Haslam pernah pertikai, kita pun tak cukup, kenapa bagi pada zakat pula? Tuan-tuan, alhamdulillah dengan izin Allah, akibat daripada apa yang dibuat oleh ayah Datuk Yusof Haslam, dia tak rasa kekayaan rumah agam yang ada pada rumah Datuk Yusof Haslam. Tuan-tuan, kalau pergi Darul Haslam ni tuan-tuan, bertingkat-tingkat dia. Rumah, lepas tu dia ada tempat kolam mandi, lepas tu tempat main tenis, lepas tu tempat main apa benda saya boleh bilang golf pun ada kat situ tuan-tuan. Nak bagi tahu rumah yang cukup mewah, tapi dia tak pernah abaikan tanggungjawab dia sebagai seorang muslim bayar zakat. Dia bayar zakat. Allah bagi, baru ni anak dia Syamsul Yusof, Allah muliakan tuan-tuan. Daripada orang yang jahil, ni Syamsul Yusof cakap ni, daripada seorang yang jahil, yang semayang kadang-kadang tinggal, kadang-kadang tidak, kadang-kadang semayang, sekarang tuan-tuan konsisten dengan solat. Dulu tak simpan janggut, sekarang simpan janggut. Isteri dia suruh berhenti buat tudung muslimah. Dia buat cerita pula. Dulu cerita dia semua seksi-seksi kan. Dia buat cerita munafik.
Kawan-kawan yang sama-sama fikir dengan dia semua cabut lagi. Dia kata, come on lah Sol, apa ni Sol, cerita hantu Sol, kita dah biasa KL menjerit, lompat sana lompat sini, KL menjerit, ni apa ni hantu menjerit pula dah. Orang rupanya bukan hantu yang nak ceritakan, dia nak cerita tentang Islamic content dalam membaca doa, dalam tahyul, dalam khurafat. Dia nak cerita dalam cerita tu. Tuan-tuan, dia kawan-kawan semua lari. Tuan-tuan tahu dia untung bersih 19 juta. Sampai dia kata, ustaz, saya tak tahu nak buat apa duit. Aku kata, masuk aku satu pun cukup. Masuk sini, nak bagi tahu. Baru ni buat pula munafik dua. Dia sendiri yang pergi belajar doa. Dia tak pakai ustaz-ustaz dah. Dia sendiri hafal doa, dia sendiri hafal ayat-ayat Quran. Tuan-tuan, ayah dia Datuk Yusof Aslam jumpa saya, dia kata, ustaz, terima kasihlah ustaz kerana sudi ustaz-ustaz yang ada dekat Malaysia ni berkawan dengan Syamsul Yusof. Dia selalu rujuk ustaz-ustaz. Tuan-tuan, dia bila cakap tentang zaman silam, dia akan menangis, termasuk dalam TV. Tuan-tuan tengok dalam YouTube masa kami forum. Saya, dia dan Farah Fauzana. Farah Fauzana menangis, saya pun hampir menitiskan air mata. Tapi tuan-tuan, nak bagi tahu orang yang Allah berkat kehidupan mereka. Ni Datuk Yusof Aslam punya keluarga, suka dia tuan-tuan. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita doa biar anak-anak kita mendapat keberkatan daripada Allah. Manakala yang keempat dan kelima, perkara yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala tarik keberkatan, insya-Allah kita bertemu tahun hadapan. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita tuan-tuan. Dari tiga perkara tu kita amalkan dulu. Ya, pastikan kita tidak takbur dalam hidup kita. Yang kedua, jangan kita ini bermusuh sesama kita. Pastikan kita rapat, hubungan kita rapat, insya-Allah tuan-tuan kita akan bahagia. Saya cakap ni sebab taman saya ni saya buat begitu. Kami pastikan AJK jemaah rapat. Alhamdulillah kami dapat tuan-tuan kuliah solat subuh tak kurang 10 saf di surau kami. Bukan orang yang tak ada kerja, semua ada kerja belakang tu. Ketua pengarah kat situ, ketua pengarah SUK, ketua setiausaha, semua duduk kawasan tu. Tapi dia orang boleh singgah semayang. Yang jadi 10 sebab apa? Dreba pun semayang, kecuali India yang tak masuk Islam. Dreba India tak masuk Islam. Yang lain semua datang semayang. Dia tengok bos semayang dia tuan-tuan. Dia kata, bos semayang lah saya ustaz. Kata tu pejabat ni, Putrajaya. Kata, alhamdulillah ustaz, dapat bos kaki semayang, suka ustaz. Ni nak bagi tahu tuan-tuan, boleh hidup surau sebab tidak ada perbalahan antara kami. Kami sama, bila datang semayang kami sama, bila buat gotong royong kami sama. Tak kira awak datuk ke, Datuk Seri ke, Tan Sri ke, profesor, sama je. Saya pernah tuan-tuan pergi ke majlis kahwin. Kita try dulu, kita buat majlis kahwin gotong royong, rewang tuan-tuan. Masa tu ustaz TV ke tak TV sama tuan-tuan. Pakai baju Bukit Mahkota, depan ni, lepas tu Good Morning Tower kat tengah ni RM5 sini. Bunga RM5 bang. Itu wajib. Dari dulu sampai hari ni duduk RM5 tu. Bila nak naik 10 aku pun tak tahu. Tapi tuan-tuan nak bagi tahu, kita pergi, kita pakai topi kan. Kan kita kena angkat. Tugas saya adalah angkat ni. Menghidap. Orang ramai begini tuan-tuan, orang ramai. Bila datang tu, orang datang, meja pun tidak biasa, terabur. Dek, sini dek, cepat sikit. Kita pergi tuan. Saya angkat makanan, bukan angkat sampah. Saya ni tugas saya angkat pinggan. Dek, cepat sikit, apa ni? Lambat, cepat. Lapar ni. Dia ingat apa kedai mamak. Kau arah-arah aku je ni. Tapi kita nak ajar kesombongan tu. Jadi rendah saya. Tak apalah aku. Ambil, tak apa. Ambil lap gitu. Yang suami ni, dek, lauk bagi panas-panas sikit ni. Amboi, minta panas pula. Kita patut ambil pinggan gitu je. Tapi memang saya ambil sungguh. Dia nak panas, saya pergi kat belakang ambil panas-panas, menggelegak biar muat. Ambil. Tapi nak bagi tahu, masa tu anak dia, isteri dengan anak dia, dua orang perempuan tu tengok, rasa macam kenal. Lepas balik sampai tu saya letak tu, ni Ustaz Izzah. Tak adalah. Yang lain kot. Kita tak, betul Ustaz. Orang kata, betul lah Ustaz ni. Ya, inilah taman saya. Hari ni saya tak bukan Ustaz, saya tolong angkat makanan. Allahu Akbar Ustaz, saya minta maaf lah Ustaz. Tak apa, tak ada masalah. Ustaz okey. Tapi adakah disebabkan Ustaz minta maaf? Tapi kalau aku ni bukan Ustaz, aku ni orang biasa je, kau tak minta maaf? Tak boleh lah, kena ada adab.
Rupanya saya masa dah habis kita orang sembang-sembang lah. Sama-sama lepas dah siap lah. Kita kena gini, hak ni kena gini. Ada seorang tu, tuan-tuan, Datuk Seri tuan-tuan. Orang besar dalam kementerian. Kerja dia, tugas dia basuh pinggan. Dia lagi parah. Budak-budak muda mana kenal dia. Bila buat mari pinggan kan apa? Berminyak. Dek, tolong basuh balik. Adik ni pula, dia budak muda, dia pun beri. Pakcik, basuh balik pakcik. Kotor lah pakcik. Macam ni dia. Dia kat rumah ada 2 orang bibik tak pernah basuh pinggan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tu sebab jangan kita kena ada hubungan macam itu baru bagus. Maknanya kita tak ada lah rasa kita ni hebat sangat. Bila duduk kat masjid kita mutasawiyah. Rumah kita besar ke kecil, kita di masjid adalah mutasawiyah. Dalam taman kita ni lagi-lagilah kita kena bertolak ansur. Itu jangan bergaduh antara kita. Yang ketiga, pastikan kita tidak tergolong daripada orang yang bakhil. Sebab orang yang bakhil ni tuan-tuan tidak akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala merahmati kita. Dan minta maaf saya tak bagi yang 2 lagi tu. Sebab apa? Sebab dah pukul 9.30. Sebab saya tak pernah ceramah lebih daripada pukul 9. Jadi itu memang saya punya tabiat. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, semoga Allah Taala merahmati kita. Ni dah lebih 20 minit. Saya minta maaf banyak-banyak. Semoga Allah Taala merahmati tuan-tuan dan puan sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.